الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل. يا رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Tauhid rububiyah merujuk kepada etikad yang jelas pasti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan segala perkara dan pemiliknya. Tidak ada sekutu baginya. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Pentadbir dan Pengurus alam maya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan manusia, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan mereka. Begitu juga beriman dengan qada dan qadar dan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Kesimpulannya, tauhid rububiyah merujuk kepada mentauhidkan Allah dari segi perbuatannya. Antara dalil yang menunjukkan wajib beriman dengan rububiyah Allah ialah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal-'amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Maksudnya, Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dan siang yang mengirimnya dengan deras saling berganti. Dan dia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jugalah tertentu utusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Tauhid jenis ini tidak ada bantahan dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kesemua mereka beriktiraf dan mengitikadkan Tuhan yang Maha Pencipta segala alam maya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai syukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. قل من رب السماوات سبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Maksudnya, tanyakanlah wahai Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya? Kalau kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu ingat dan insaf? Tanyakanlah lagi, siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh dan Tuhan yang mempunyai arasy yang besar? Mereka akan menjawab, semuanya kepunyaan Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Tanyakanlah lagi, siapakah yang memegang kuasa pemerintah tiap-tiap sesuatu, serta dia dapat melindungi segala-galanya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada kekuasaannya. Jawablah jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, segala-galanya dikuasai Allah. Katakanlah, jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar? Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka. Bahkan kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Jadi beberapa ayat Quran yang dibacakan tadi, ini adalah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang kafir ni dia boleh terima Allah Subhanahu wa taala di sudut rububiyah.
Dia boleh percaya, boleh terima, boleh beriman Allah Ta'ala bersifat dengan mencipta, menjadikan dan juga mengurus. Ini baru berapa ayat tadi? 3 ayat, 4 ayat. Jadi kalau kita baca seluruh Al-Quran itu, banyak lagi ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu mendedahkan orang kafir di sudut rububiyah Allah dia terima. Cuma yang dia tak terima di sudut uluhiyah, di sudut tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab itu dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Di sudut uluhiyah dia tak terima, ataupun di sudut rububiyah dia terima. Okey, terus. Hal tersebut kerana hati manusia diciptakan Allah dalam bentuk mengiktirafkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dengan mengikrarkan demikian, mereka tetap tidak termasuk ke dalam erti kata ahli tauhid yang sebenar, melainkan setelah mereka berintizam dengan tauhid uluhiyah. Kedudukan tauhid rububiyah. Orang yang mengisbatkan sifat-sifat rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi kemudaratan, memberikan kemanfaatan, mengurniakan kebahagiaan dan memberikan kecelakaan dan keburukan, memberi rezeki dan lain-lain, akan menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Dia mengetahui apa yang menimpanya adalah datang daripada Allah dan tidak mesti akan menimpa dirinya. Jika masuk syurga, itu adalah berdasarkan taufik dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika masuk neraka, itu adalah berdasarkan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala berlaku. Apabila dia memahami perkara tersebut, dia akan bergantung harapan kepada Tuhan pencipta dirinya untuk memperoleh berbagai-bagai kemanfaatan dan membendung berbagai-bagai kemudaratan, dan juga untuk mendapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Hasilnya, dia melahirkan kecintaan yang besar dalam hati seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengutamakan apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi segala sesuatu. Ia juga akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dan mengagungkannya. Dengan jelas, kedudukan perakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini sebenarnya adalah merupakan fitrah dalam hati setiap anak Adam. Walau bagaimanapun, kebanyakan manusia terjebak ke dalam syirik kerana melakukan sesuatu yang menyalahi tauhid uluhiyah yang dibawa oleh para rasul. Orang yang memperakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengesahkannya dari segi ubudiyah dan uluhiyah, perakuannya itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Jadi kalau sekadar mengaku sahaja Allah Ta'ala bersifat dengan mencipta, tidak diikuti dengan menyembah, maka tauhid dia itu tak dinamakan tauhid yang sebenarnya. Maka masih tergantung lagi, masih berlaku kekurangan, sebab dia tidak bertindak hasil daripada kepercayaan dia, bertindak untuk menyembah Allah hasil daripada dia mengakui Allah Ta'ala bersifat dengan mencipta. Yang kedua, sesuatu yang terjadi kepada dia di sudut ujian, musibah, malapetaka yang menimpa dia, dia boleh terima, dia redha tentang ketentuan dan takdir Allah. Sebab apa? Dia telah mengakui Allah Ta'ala bersifat dengan rububiyah, mencipta manusia, menjadi, mengurus. Bala dan musibah sebahagian daripada bentuk takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah di sudut tauhid rububiyah. Tauhid kita mempercayai yang Allah Subhanahu wa taala menentukan segala-galanya, menghidupkan, mematikan, sakit, demam, mudarat dan juga manfaat. Itu di bawah kepercayaan tauhid rububiyah. Jadi dia sesuatu yang menimpa dia akan boleh terima dengan hati yang terbuka dan juga dengan redha. Ini adalah merupakan keputusan, ketetapan yang datang daripada Allah. Okey, terus Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Maksudnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Sebab apa dikatakan kebanyakan manusia itu wa ma yu'minu aktsaruhum, tidak beriman oleh kebanyakan mereka, melainkan dalam keadaan mereka berada di dalam keadaan syirik. Sebab apa kata syirik? Sebab apa? Sebab di sudut rububiyah dia percaya, cuma tidak bertindak kepada penyembahan. Mengaku ramailah macam ayat-ayat yang lepas yang kita baca.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya penduduk Mekah itu, siapakah yang menjadi langit dan bumi? Semua mereka menjawab Allah. Tetapi kenapa dianggap tidak beriman lagi? Iman mereka tidak sempurna. Kerana mereka hanya boleh menerima Allah di sudut Allah Ta'ala menjadi dan mencipta, tetapi tidak bertindak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sebab itu dia kata, tidaklah beriman oleh kebanyakan mereka dengan Allah melainkan dalam keadaan syirik. Syirik ni apa dia? Asyraka yusyriku isyrakan, musyrikun musyrakun. Musyrikun musyrikani musyrikuna. Syirik ini maknanya menyengutukan, menduakan, menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Menganggap Tuhan itu berbilang. Walaupun dia iktiraf Allah Ta'ala menjadikan, tetapi dalam waktu yang sama dikira syirik, kerana masih mengiktiraf ada Tuhan yang lain yang layak disembah. Okey, terus. Ketika mentafsirkan ayat di atas, Mujahid menyatakan keimanan mereka dengan sekarang mengucapkan Allah Tuhan yang menciptakan, memberi rezeki dan mematikan kita adalah merupakan satu bentuk keimanan. Namun sayangnya mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu dalam ibadah. Tauhid rububiyah adalah fitrah. Memperakui rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Sebaliknya, syirik sesuatu yang muncul kemudian dalam hidup manusia. Bukan dikatakan memperakui rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala itu seseorang perlu mengucapkan, aku memperakui saksi ke atas diriku bahawasanya perkara ini. Bahkan seseorang yang memperakui sesuatu perkara ke atas dirinya, bermakna dia dikira memperakui saksi perkara tersebut. Wujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada permukaan dalil dan pembawaan berbagai-bagai hujah. Dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat perbicaraan tentang mensifat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang kewujudan Allah Ta'ala ni tak banyak disebut. Cuma disebut tentang sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala banyak. Sebab apa? Di sudut fitrah manusia, semua manusia meyakini wujudnya Allah. Sebelum dia nak cari dalil daripada Quran dan hadis ini, semua manusia sifat naluri semula jadi. Itulah yang disebut sebagai fitrah. Fitrah semula jadi manusia ini, dia telah mengiktiraf di sana adanya Allah, ada pencipta, ada khalik yang menjadikan alam. Jadi alam ni apa? Termasuk diri dia sendiri, ma siwallah. Ayat-ayat yang lepas kita telah baca kan, Allah Ta'ala tanya manusia di alam roh lagi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, adakah aku Tuhan kamu? Semua roh-roh manusia ini, sama ada roh manusia yang beriman kepada Allah ketika dilahirkan, ataupun manusia yang tidak beriman kepada Allah, semua mengakui dan mengiktiraf Allah Tuhan dia. Dia telah mengiktiraf bahawa Allah bersifat dengan rububiyah. Jadi tak perlu tengok dalil. Hati manusia di sudut nalurinya, dia mengakui Allah Ta'ala tu di sana wujudnya Allah yang bersifat dengan mencipta. Cuma di dalam Quran hadis kita banyak berjumpa dengan apa? Dengan sifat. Sifat-sifat Allah. Kerana apa? Kerana di sudut zat Allah Ta'ala, orang mengaku ada Tuhan. Jadi nak kenal lebih tepat macam mana, nak kenal lebih mendalam, lalu dibuktikan melalui ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat. Sama, basar, kalam, mutakalliman, yadun, ainun, wajhun. Itu sifat-sifat. Untuk lebih mengukuhkan, lebih memahami tentang sifat-sifat ketuhanan. Tetapi tentang wujudnya terlalu mudah untuk difahami. Kerana naluri manusia mengiktiraf tentang kewujudan Tuhan. Okey, terus. Namun kerana terdapat sebahagian orang yang mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Fir'aun, atau kerana perubahan fitrah disebabkan keseluruhan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang kukuh yang menunjukkan akal-akal manusia dan mendorong hati untuk menyerah kepada manusia. Generasi salaf terdahulu juga tidak menyibukkan diri untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala
kerana ia merupakan perkara yang tertanam kukuh dalam fitrah manusia. Kalau ada pun sedikit sahaja. Hal tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, jika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, roh manusia memperakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka sebelum jasad diciptakan lagi. As-Suddi beliau menyatakan, tidak ada seseorang pun di atas muka bumi ini dalam kalangan anak Adam melainkan dia mengetahui Tuhan yang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.